'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat Jannatul Firdaus yang direzekikan hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah. Kuliah maghrib kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus takbir oleh pengurusi Gema Nur Iman Puan Rusniati binti Mansur dan barisan EJK Gema Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Haji Tuda dengan pengajian berkitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu wa taala juga dapat kita bertemu pada malam yang mulia ini dalam satu majlis ilmu, khususnya untuk kita mendekatkan ikatan silaturahim. Insya-Allah. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan mohon maaf zahir dan juga batin. Insya-Allah pada malam ini saya ingin membawa puan-puan semua. Seorang aja lelaki nampak sini, Hamsani Siddiq. Selainnya semualah perempuan, wallahu a'lam. Untuk kita berbual, bicara pada pembukaan ini berhubung tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yakni ingin saya membawa kepada pembicaraan kalimah La ilaha illallah. Pembicaraan tentang kalimah La ilaha illallah. Kalimah La ilaha illallah mengikut pendapat ulama yang mutaqaddimin, yakni pada abad yang pertama, kedua dan ketiga, bahawasanya yang dimaksudkan dengan kalimah La ilaha illallah, yang dimaksudkan, ya, bukan ertinya tu, tapi yang dimaksudkan. Dia erti, maksud dan tujuan. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah.
yang bermaksud tiada zat yang disembah. Tiada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud. Pada wujud. Maknanya tertuju kepada zat tadi yang wujud. Zat yang wujud. Melainkan Allah. Jadi zat itu namanya adalah Allah. Tertuju kepada Allah. Jadi la ma'budah bihaqqin fil wujudi ilallah. Maksudnya tiada zat yang disembah. Tiada zat yang disembah. Dengan sebenar-benarnya pada wujud melainkan Allah. Melainkan Allah. Orang awam mengaku bahawasanya dialah yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dialah yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Dia yang membuat. Dia yang berbuat mengucap. Jadi, dialah yang mengaku. Dia yang mengucap kalimah tersebut. Yakni kalimah tauhid. Kalimah tauhid ialah la ilaha illallah. Ataupun la ilaha illallah itu adalah kalimah tauhid. Orang awam, dialah yang mengaku, dia yang mengucapkannya. Itu yang pertama. Arif billah mengatakan ilmu yang mengucapkannya. Ilmu yang mengucapkannya. Bukan manusia yang berupa makhluk yang mengucapkannya. Seulang balik. Orang arif billah ni apa? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah mengatakan ilmu yang mengucapkannya. Ilmu yang mengatakannya. Bukan manusia yang berupa makhluk. Jadi kita nampak ada dua bahagian. Satu bahagian orang awam mengatakan dia yang mengucapkannya. Tetapi bagi orang arif billah mengatakannya iaitu adalah ilmu yang mengatakannya. Dua. Dan orang arif billah juga mengatakan yakni hidup mati kita adalah di atas kalimah tauhid tersebut. Kalimah la ilaha illallah. Jadi maksudnya kita hidup ni adalah di dalam ilmu ataupun di atas ilmu. Hidup mati kita di atas ilmu. Maknanya akidah kita, kepercayaan kita, pegangan kita, keyakinan kita adalah ilmu Allah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, di dalam kalimah tersebut, dia terdapat nafi dan juga isbat. La ilaha. La ilaha. Maknanya iaitu tiada Tuhan. Maknanya kita menafi. Illallah. Kita mengisbat. Jadi maknanya iaitu ada nafi dan juga ada isbat. Ada menetapkan. Maknanya kita menolak, kemudian kita menetapkan. Jadi dua. Jadi sebelum kita membicarakan tentang nafi dan juga isbat, maknanya kita kena faham dahulu tentang sifat ketuhanan ataupun makna ketuhanan. Makna ketuhanan. Tadi maksud kalimah la ilaha illallah. Ini makna kalimah tauhid tersebut. Jadi ahli tauhid menjelaskan iaitu la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilahi kullu ma adahu illallah. Saya ulang balik. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wa
takiran ilaihi kullu ma'adahu ilallah. Artinya, tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Apa dikatakan ini? Iaitu dikatakan musta'nian ataupun dikatakan iaitu sifat istighna. Sifat istighna. Artinya apa? Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Iaitu tidak berkehendak Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Itu dikatakan sifat istighna. Sifat istighna. Yang keduanya yang dikatakan wa muftiqaran wa muftaqiran ilai, iaitu dikatakan itu sifat iftiqaru ilaih. Apa artinya? Berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sesuatu yang lainnya. Yakni sekalian makhluk ini berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memerlukan penelitian. Pada malam ni saya tak bawa kitab apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya buat kitab tauhid yang lain supaya apa kita tu mengulang kaji. Mengulang kaji tentang akidah kita. Ya. Jadi apa makna dia? Yang pertamanya iaitu dikatakan makna ketuhanan ataupun sifat ketuhanan. Yang pertamanya iaitu dikatakan istighna, sifat istighna. Jadi kalau kita dah mengaji ilmu tauhid dahulu dalam kitab tauhid, apa-apa tauhid pun dia adalah cerita tu. Jadi kaya Allah Ta'ala daripada tiap sesuatu yang lainnya. Apa artinya? Iaitu tidak berkehendak Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Yang keduanya, iftiqaru ilaih. Berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sesuatu yang lain. Iaitu sekalian makhluk ini berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perhimpunan kedua-dua istighna dan iftiqaru ilaih, maka perhimpunan kedua-dua istighna dan iftiqaru ilaih, kedua-duanya, maknanya kedua-dua apa? Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain dan juga berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sesuatu yang lain. Maka dikatakan tadi perhimpunan kedua-duanya dinamakan hakikat ketuhanan ataupun makna ketuhanan yang masuk di bawah makna la ilaha illallah. Yang masuk kepada makna la ilaha illallah. Kalau artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi maknanya iaitu dikatakan di dalamnya terhimpun kepada dua, istighna dan iftiqaru ilaih. Apa istighna? Saya ulang lagi. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Dan berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sesuatu yang lain. Kedua. Jadi itu maknanya, makna kalimah di dalam la ilaha illallah. Semasa kita berkata la ilaha, ini kita betul-betul nak dikatakan mengaji. Ketika kita berkata la ilaha, artinya tiada Tuhan. Itu artinya tiada Tuhan. Maknanya lafaz mulut kita tu, ikrar kita tu, ya, bahasa Arabnya la ilaha. Tapi maknanya ataupun artinya tiada Tuhan. Maksudnya kita nafi.
kita menolak. Kita menolak tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Di dalam kita berkata tiada Tuhan, kita memberitahu pada hati. Kita memberitahu kepada hati. Tidak ada selain daripada zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat istigna dan iftiqaru ilaih. Wah, baca tu berat ni Ustaz. Macam mana? Tak? Tapi hakikatnya dia tertuju kepada Allah. Ketika kita tu mengucapkan berkata la ilaha. Jadi kita tu dah beritahu dah ke dalam hati. Apa nak beritahu? Tentang wujudnya Allah Ta'ala. Beritahu wujudnya Allah Ta'ala yang bersifat istina' dan iftiqaru ilaih. Dah beritahu. Dan semasa kita berkata illallah, artinya melainkan Allah Ta'ala, maksud kita menetapkan di hati. Yang apa yang kita beritahu tadi ditetapkan pada hati. Ditetapkan pada hati. Apa dia? Yang beritahu tadi. Itu pasal kita nak dikatakan perlahan-lahan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Maknanya tak betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Menetapkan di hati. Melainkan zat Allah Ta'ala iaitu bersifat dengan istina' dan iftiqaru ilaih. Maknanya dia bersifat kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain dan berkenak tiap-tiap sesuatu yang lain. Barulah makna kita menetapkan di hati itu maknanya iaitu dikatakan itu maujud pada zihin. Maujud pada hati. Sebaliknya, janganlah sekali-kali kita nafi yang dianggap oleh orang-orang kafir. Jangan kita nafi seperti mana kepercayaan orang kafir. Orang kafir apa? Dia percaya kepada Tuhan berhala. Dia percaya kepada bulan, bintang dan sebagainya. Kerana nafi yang seperti ini bukanlah dimaksudkan dengan kalimah la ilaha illallah. Dengar baik-baik dan juga difahami baik-baik. Kita yakin. Kita menolak menafi bukannya itu bahala tu, bukannya makna bulan bintang atau apa sahaja. Bukan. Nafi di sini atau kita menolak di sini dikatakan tadi kita tu la ilaha. Tiada Tuhan tu. Kata hati Allah. Allah. Kemudian illallah ditetapkan. Ditasdikkan Allah tersebut. Jadi lazimkanlah tentang kita mengucap la ilaha illallah. Apakah sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat istighna yang dikatakan kaya Allah Ta'ala? Yang dikatakan kaya Allah Ta'ala. Iaitu ada 23 sifat ataupun akidah. Akidah tu sifatlah. Sifat wujud, kidam, bakok, muhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala. Itu akidah. Satu-satu. Jadi 23. Jadi ada 11 yang wajibnya dan juga itu 11 lagi yang mustahil ya, satu harusnya. Itu yang dikatakan kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Itu berkatakan kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu yang lain. Sifat apa dia? Dia katakan sifat wujud. Ada.
Selain daripada Allah, tiada. Ataupun adum. Ya, adum. Itulah sebabnya yang dikatakan dia kaya. Yang keduanya sifat kidam. Itu akidah. Kidam, sedia. Mustahil dia ada permulaan. Maknanya dia sedia ada. Itulah sebab dikatakan dia kaya Allah Ta'ala. Kemudian diikuti dengan iaitu bakok, kekal. Dia tak ada kesudahan, dia tak ada binasa. Itu yang dikatakan dia itu kaya Allah Ta'ala. Dan mukhalafatuhu lil ta'ala lil hawadis. Bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu. Maknanya tak ada persamaan pada tiap satu. Itu sebabnya dia itu katakan kaya. Allah tu kaya pada tiap-tiap sesuatu. Dan juga yang keempat dia kata qiyamuhu ta'ala bidafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud dia? Dia tidak memerlukan zat lain daripada dia sebab dia zat. Itu sebab dia katakan dia kaya. Kaya. Kemudian sama, mendengar. Mustahil dia tuli. Jadi dia tu, zat tersebut. Itu dikatakan zat tu kaya. Basar, melihat. Melihat. Mustahil dia buta. Kemudian kalam, berkata-kata. Mustahil dia bisu. Itu sebab dikatakan dia kaya Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu yang lain. Kemudian dia kata kaunahu basiran. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Mustahil dia buta dan sebagainya. Kemudian dikatakan kaunahu mutakalliman. Keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Yang ke-11 iaitu kaunahu sami'an. Keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Jadi lawannya juga 11. Satu harus Allah Ta'ala menjadikan sekalian alam. Jadi itu sebabnya dikatakan kaya Allah Ta'ala. Jadi mudahnya kita faham iaitu dikatakan zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Tetap ada, sungguh ada. Adanya bukan ada majazi atau adanya bukan ada yang mendatang. Bukan. Bukan ada yang menjadikan dia. Bukan. Ataupun dia menjadikan diri dia. Bukan. La. Jadi hakikatnya dia tetap ada, sungguh ada. Artinya apa? Ada zati. Ada sebenar-benarnya. Ada. Adanya itu, iaitu dikatakan tidak ada permulaan. Tidak ada kesudahan. Maknanya dia kekal. Dan adanya pula, iaitu bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu. Adanya dia berdiri dengan sendirinya. Adanya dia melihat. Adanya dia mendengar. Dengan keadaan dia. Keadaan dia melihat, keadaan dia mendengar, keadaan dia berkata-kata. Itu sebabnya dikatakan kaya Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu yang lain. Apa namakan itu adalah sifat istighna. Siapa Allah itu? Bersifat kaya. Yang keduanya, yang dikatakan sifat-sifat yang terkandung dalam iftiqaru ilaih. Sifat-sifat yang terkandung di dalam iftiqar ilaih. Apa artinya? Dia kata apa? Berkehendak kepada Allah Ta'ala. Berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap sesuatu yang
lain. Selain dia semua berkehendak kepada dia. Iaitu dikatakan ada 11 sifat, ada 8 sifat, iaitu dikatakan wahdaniyah. Wahdaniyah. Maknanya berkehendak tiap sesuatu yang lain kepada, sebab dia esa. Esa pada sifatnya, esa pada asma'nya, esa pada itu kepada perbuatannya. Esa pada zatnya, esa pada zat, esa pada asma'nya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Wahdaniyat. Maknanya tidak berbilang-bilang pada zatnya, pada asma'nya, kepada perbuatannya, kepada sifatnya, tak berbilang-bilang. Yang keduanya, kudrat. Kudrat. Nak hidup kita ni, nak hidup. Itu kata kita tu mengharapkan kepada dia. Kudrat, iradah, ilmu. Jadi dengan kudrat, iradah serta ilmunya lah dia menjadikan makhluk. 3 sifat. Mustahil dia itu dikatakan lemah. Mustahil dia itu dikatakan tidak berkehendak. Mustahil dia tak ada pengetahuan. Kun fayakun, jadi. Maknanya dengan kudrat, iradah serta ilmu Allah Ta'ala. Itu yang kerap kali yang terdahulu saya katakan, jadinya majlis ilmu kita ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Izin Allah Ta'ala apa? Dengan kudrat dan iradah serta ilmunya. Maka jadilah majlis ilmu kita pada hari ini, pada malam ini. Itu dia kata. Kemudian hidup. Hidup. Jadi kita tu menghadapkan diri kita kepada Allah yang maha hidup. Kita memohon, kita meminta kepada Allah yang maha hidup. Dan keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang kata maha mengetahui. Itu yang dikatakan berkehendak tiap-tiap sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang kita ketahui, yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang terkandung di dalam tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Di dalam tu ada nafi, tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak boleh pula dipisahkan. Benda tu satu. Iaitu sifat istighna dengan sifat iftikar. Huraian. Sebab-sebab terkandung di bawah ataupun di bawah istighna itu adalah 11 sifat, kerana tiada boleh dianggap kaya Allah Ta'ala jikalau ia tidak bersifat dengan sekalian sifat yang 11. Maknanya tidak dianggap Allah Ta'ala itu kaya kalau tidak ada sifat yang 11. Iaitu seperti tidak ada, tiada. Maknanya wujud, tak ada sifat wujud. Tak ada lah dia kaya. Tidak sedia. Tidak kekal. Tidak bersalahan atau tidak berdiri dengan sendiri. Atau tidak mendengar, tidak melihat. Dan juga tidak berkata-kata. Jadi lawannya juga. Ya, sebanyak itu juga. Jadi maknanya bukan dikatakan dia bersifat istighna. Ya, jadi hakikatnya dia bersifat dengan sifat 23 akidah tersebut. 23 sifat tersebut. Baik. Huraian. Jikalau tidak wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sekalian sifat yang 11 itu, sudah tentu berkehendak kepada Tuhan yang lain pula.
supaya menjadikannya, kalau dia tak ada bersifat tersebut. Nescaya dia berkehendakkan kepada Tuhan lain untuk menjadikan dia. Atau berkehendak kepada zat lain. Atau berkehendak kepada zat lain. Atau berkehendak kepada Tuhan yang lain untuk menolak kekurangannya. Dan jika begitu tidak lagi kaya. Maka ini adalah mustahil. Mustahil. Yang keduanya, difaham daripada kaya Allah Ta'ala itu, Maha Suci Allah Ta'ala. Subhanallah. Duk kita tu bertasbih itu Subhanallah. Maha Suci Allah. Daripada sifat kekurangan. Difaham daripada kaya Allah Ta'ala itu, Maha Suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah dari sekalian perbuatannya dan sekalian hukum-hukumnya. Ini nak kena faham baik-baik. Difahamkan daripada kaya Allah Ta'ala dan Maha Suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah. Kalau Allah Ta'ala mengambil faedah, makna dia bersifat kurang. Jadi dia tak mengambil faedah dari sekalian perbuatannya. Ni kita ni semua perbuatannya. Dia tak ambil apa faedah pun. Dia yang menjadikan kita, dia yang mencipta perbuatan kita. Alhamdulillah kita bersyukur. Dijadikan kita orang yang baik, orang yang soleh, orang yang suka kepada majlis ilmu, orang yang suka kepada ilmu. Inilah. Tapi dia yang menjadi, dia tak ambil apa pun. Dan juga sekalian hukum-hukumnya. Seperti difardukan sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Dia tak ambil faedah pun. Jadi hakikatnya, yang kita perbuat, puasa tersebut, adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat pada mengerjakan puasa tersebut. Kita taat kepada Allah. Itu sebabnya hakikat puasa kita, kita bukan menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Tetapi aku hamba kepada Allah dan aku taat kepada Allah. Hamba pada bulan Ramadan lain. Hamba daripada bulan Syawal lain. Hamba ke hamba-hamba selain. Jadi orang tauhid dia hanya hamba kepada Allah dan juga dia taat kepada Allah. Saya tak sarahkan itu panjang lebar. Jadi Allah Ta'ala tak mengambil faedah pun. Kalau dia ambil faedah maknanya dia bersifat kurang, mustahil. Itu katakan tadi, kaya Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu yang lain. Yang ketiganya, dipahamkan daripada kaya Allah Ta'ala itu, tidak wajib Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada mungkin. Maknanya, dia tak wajib menjadikan kita. Itu dia kata tadi, sifat harus. Harus dia menjadikan kita. Dan meninggalkannya atau dia tidak memperbuatkannya. Jadi sekarang kita dah jadi. Jadi kita ni jadi harus saja. Bukan wajib. Bukan mesti dia jadikan kita. Seperti mana jadi pegangan daripada Mu'tazilah. Kerana apabila wajib membuat atau meninggalkan sesuatu. Wajib itu meninggalkan seperti wajib dia memberi pahala umpamanya. Memberi pahala umpamanya. Wajib Allah Ta'ala memberi pahala. Sedangkan harus sahaja Allah Ta'ala nak beri ataupun nak tidak. Itu hak dia. Apa sebab? Hakikatnya, kita buat baik ni pun dia yang menjadikan kita buat baik. Barulah ada ketelusan kita beramal, beribadah kepada Allah. Itu akidah lah. Sudah tentu berkehendak Allah Ta'ala kepada sesuatu itu untuk kesempurnaannya. Jadi kalau dia mengambil faedah, maknanya dia itu, Allah itu mengharapkan sesuatu untuk daripada yang dijadikan untuk kesempurnaannya. Dan jika begitu tidak lagi kaya, maka adalah mustahil. Dan sebab-sebab yang terkandung di bawah iftiqaru ilaih. Benda tu dua. Yang di dalam kalimah La ilaha illallah terkandung
dua sifat. Sifat istighna dengan sifat iftikar. Sembilan sifat. Campur dengan 9 sifat mustahil. Ada 18. Kerana sekalian makhluk ini tidak lagi berkehendak kepada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sekalian sifat yang 9 tersebut. Saya ulang balik. Dan sebab-sebab terkandungnya di dalam ataupun di bawah iftikaru ilaih, iaitu 9 sifat, kerana sekalian makhluk ini tidak lagi berkehendak kepada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sekalian sifat yang 9 itu. Maknanya kita tak berkehendak. Tak berkehendak kita tu hidup. Tidak berkehendak kita dijadikan. Tidak berkehendak itu apa juga. Ya, tapi dengan adanya sifat tersebut, kita tu jadi. Seperti tidak esa. Tidak esa. Ada pula perbuatan lain. Ada pula sifat ada atau sebagainya. Tidak hidup. Jadi sifat hidup ni hanya berdiri pada zat Allah Ta'ala jua. Sifat hidup hanya berdiri pada zat Allah Ta'ala jua. Kita ni hidup dihidupkan, dijadikan, dicipta. Nampaklah kita hidup. Tapi yang maha hidup tu hanya dia. Tidak kuasa, tidak berkehendak dan lain-lain lagi. Tidak ada ilmu dan sebagainya. Itu dia kata. Dipaham daripada berkehendak sekalian makhluk ini kepada Allah Ta'ala, kerana jikalau tiada wajib Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, iradah, kudrat dan ilmu, sudah tentu tidak wujud sekalian makhluk ini. Maka itu adalah mustahil. Kerana kita dah wujud, dah ada. Jadi tentulah Allah Ta'ala tu bersifat kudrat, ilmu dan juga bersifat iradah. Yang kedua, dipaham daripada berkehendak sekalian makhluk ini kepada Allah, iaitu baharu sekalian alam makhluk ini, jikalau makhluk ini qadim, sudah tentu tidak berkehendak kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah mustahil. Kalau kita tak berkehendak kepada Allah Ta'ala, tentu kita berpegang seperti mana asis kita ni, dikatakan dah katakan qadim. Ada dengan sendirinya. Mustahil. Maknanya kita menolak Allah Ta'ala. Yang ketiga, dipaham daripada kehendak sekalian makhluk ini daripada Allah, iaitu tiada memberi bekas sekalian makhluk ini. Dipaham daripada kehendak sekalian makhluk ini kepada Allah. Maknanya kita berkehendak kepada Allah Ta'ala dengan memberi maksud, iaitu tiada memberi bekas sekalian makhluk ini. Maksudnya perbuatan kita ni tak memberi bekas. Yang memberi bekas hanya perbuatan Allah SWT. Kita percaya, bangkit dalam keimanan kita, kepercayaan kita. Dengan kudrat Allah SWT yang menjadikan majlis ilmu pada malam ini. Disetujui oleh kehendak dia. Disetujui oleh ilmu dia. Jadi. Kerana jika memberi bekas sekalian makhluk ini, sudah tentu tidak berkehendak kepada Allah Ta'ala. Kalau perbuatan kita ni memberi bekas, pasti kita tu tak berkehendak kepada dia. Seolah-olah pegangan i'tiqad qadariyah, i'tiqad mu'tazilah. Maka ini mustahil kerana telah nyata sekalian makhluk ini berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kita ni bersifat lemah, bersifat daif, bersifat miskin. Jadi itu sebabnya kita ni berkehendak kepada dia. Itu yang kita sentiasa bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mula tadi pukul 8.15 lebih kurang. Kita sambung sikit. Ini sebagai mukadimah kita. Tak apa Ustaz, sambung je. Perbicaraan tentang Muhammad Rasulullah.
Dalam hati tu jawablah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab apa? Kita pun dah disarahkan, dah diberi peringatan. Selalunya di dalam bulan Ramadan tu adalah kuliah-kuliah, ya, peringatan. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Apabila kita itu menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Muhammad sallallahu, menyebut nama Muhammad, kita tidak berselawat ke atas Rasulullah, maka celakalah manusia itu. Ini baginda sendiri yang menjelaskan perkataan celaka. Celaka ni apa? Hina. Hina sungguhlah manusia itu. Begitu juga apabila sampai bulan Ramadan, dia tidak mahu memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi sampai dia keluar bulan Ramadan, dia tidak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Celakalah manusia tu. Kita lupakan tu. Jadi makna dia kata sini, dipaham daripada kehendak sekalian makhluk ini kepada Allah, iaitu kata apa? Perbicaraan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah artinya apa? Muhammad Rasulullah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pesuruh Allah. Itu arti pesuruh Allah. Dengan makna kita mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sememangnya jadi rasul. Sememangnya jadi rasul. Benar perbuatannya, perkataannya dan kelakuannya. Benar. Adapun yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah SAW itu ialah 9 perkara yang kita sebut Muhammad Rasulullah. Terkandung kepada 9 sifat. Sifat pertama adalah benar sekalian Rasul-Rasul alaihi salam. Itu sifat benar. Kedua, sifat amanah. Amanah kepada para Rasul tersebut. Keempat, fatonah. Keempat, tabligh. Pertama, benar, sidik. Kedua, amanah, bijaksana. Ketiga, fatonah. Keempat, tabligh, menyampaikan. Jadi, itu yang terkandung di dalam kalimah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sentiasa dalam amalan harian kita. Cuma ada kalanya di antara orang itu ada yang dia bersifat sidik, benar. Tapi dia dusta pula. Ada dia bersifat benar tapi tak amanah. Ada pula dia tu katakan sidik, benar, amanah, tidak pula dia bijak pula. Dan tidak pula dia menyampaikan. Maknanya dia tidak mengakui sifat yang 4 tersebut di dalam Muhammad Rasulullah. Itu dikata tak termasuk. Baik. Apa contoh dia? Contoh dia. Dalam bulan puasa ni lah, ini benar berlaku. Benar berlaku. Ustaz, ini saya pergi ke pasar lah, ke pasar beli ayam. Ustaz, saya nak sedekah 6 ekor ayam. Saya minta tolong Ustaz, tanyakan kepada surau ataupun masjid, kalau ada nak buat kenduri, saya nak bagi 6 ekor ayam. Kita tengok tuan-tuan. Tentang sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadi, saya pun carilah, bertanyalah kepada AJK Surau. Betul, kita nak buat majlis berbuka puasa pada nuzul Quran. Dah?
Jadi kita tengok di sini, kalau saya tidak amanah, saya tidak katakan itu tidak berkata benar, saya tidak mengatakan itu bijak dan juga saya tidak menyampaikan, saya boleh pusing balik. Ini yang berlaku pada hari ini. Ya, saya boleh katakan juga ada orang nak sedekah 4 ekor ayam. Boleh ke tidak? Boleh. Maknanya tak berkata benar. Begitu juga tak amanah. Saya tak amanah dengan yang nak bersedekah. Saya tak cari orang pun. Ayam tu saya ambil terus. Kita tengok. Ya. Begitu juga saya takkan sampaikan perkara tersebut. Jadi itu sebabnya kita iman tu, iman yang subur, yang cinta kasih kepada Rasulullah. Jadi makna kita ingat perkara tersebut. Oh, ini dia katakan ini adalah amanah. Jadi kita kena cakap secara jujur dan sebagainya. Sampai dengan betul-betul. Ini ayam. Jadi mula-mula dia nak bagi 6 ekor, lepas tu dia bagi 8 ekor. Tuan Haji, ini ayam 4 ekor. Saya sampaikan daripada Tuan Haji Idrus, pemotong ayam, penjual ayam. 8 ekor. Ni amanah saya dah sampaikan. Makna terus. Jadi itulah sifat baginda Rasulullah SAW tu, maknanya kita berbuat. Jadi kalau dikatakan wahyu Allah, begitulah baginda Rasulullah SAW. Dia menyampaikan, makna dia tidak menyembunyikan dan sebagainya. Ya, baik. Dan lawannya adalah sifat-sifatnya mustahil, iaitu sifat-sifat yang berlawanan dengan 4 sifat yang di atas. Adapun yang harus bagi Rasul satu, iaitu bersifat dengan segala sifat-sifat manusia biasa yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang maha tinggi. Maka jumlah yang terkandung apabila dihimpun kesemuanya menjadi 50 sifat, 50 akidah. Dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang wajib diketahui dengan tafsili satu persatu. Dari keseluruhan jumlah yang terkandung inilah yang diwajibkan oleh syarak mengucap kalimah ini bagi orang yang baru masuk Islam. Itu wajib bagi orang yang baru masuk Islam. Jadi kita ni dah tentulah dah menetap pada hati itu. Ya, dah menetap pada hati tentang kalimah tauhid tersebut. Jadi pada malam ini saya hanya membuka sarahnya tentang kalimah tauhid. Dan saya tidak juga membicarakan tentang sifat-sifat nafi dan juga sifat-sifat isbat, menetapkan. Sebab di dalam nafi itu ada lagi menafi. Ada lagi menafi. Nafi, menafi. Isbat, mengisbat. Maknanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ni, sifat ma'nuyah. Benda-benda tersebut. Itu telah mengatakan saya akan selang-selangkan perkara tersebut. Sebab itu amalan dalam ibadat kita. Jadi insya-Allah setakat ini saja pembukaan kita dalam bulan Syawal ini berhubung tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahanlah dengan penerangan pada malam ini dapat mengembalikan balik tentang apa yang kita tahu. Yang kita tahu itulah maknanya amalan kita, perbuatan kita. Jadi apa yang kita ingin ikut di antaranya, orang arif billah mengatakan ilmu yang berbuat sesuatu, ilmu yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Benarlah. Jadi atas ilmu lah atau atas kalimah la ilaha illallah lah hidup dan mati kita. Jadi hidup mati kita tentang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya kita tu semua di dalam ilmu. Kalau kita di dalam kita bersolat, ilmu kita itulah yang menguasai solat kita. Maka solat itulah yang berbuat solat tersebut. Baru kita dapat merasai apa juga perbuatan kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka soalan sikit Ustaz. Kok ada yang nak bertanya?
Boleh? InsyaAllah boleh. Silakan siapa ada jemaah yang nak bertanya dengan Ustaz apa saja soalan, insya-Allah Ustaz mampu menjawab. Terima kasih. InsyaAllah. Amin. Ada tak dia nak bertanya soalan? Silakan. Tak ada? Tak ada soalan? Nampaknya tak ada soalan Ustaz. Ya. Semua dah faham. Dia Alhamdulillah. Ustaz nak tambah apa lagi boleh Ustaz, silakan. Kita ada lagi dalam berapa minit ni? 10 minit lah lebih kurang, insya-Allah. InsyaAllah. Nanti baca Al-Mulk. Kita minta Ustaz baca Al-Mulk, boleh Ustaz? Saya tidak hafal. Jadi Tak tak apa, ada benda tu hitam. depan saya. Jadi itu kalau ada yang boleh kita buat di depan ni tak mengapalah. Nanti edit ni buat ni present Al-Mulk di screen. Dekat skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini qalib ilaikal basaru khati'an wa huwa khasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum jazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yahzawna rabbahum bil ghaibi lahum ma'firatun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum awit taharu bihi innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Amintum man fis samai ay yahsiba bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nazir.
وَلَقَدْ كَذَّبَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ فَكَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَّا الطَّيْرَ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Majlis kita berjalan lancar dengan penerangan Ustaz yang terperinci dengan kalimah La ilaha illallah, kalimah yang tauhid. Allah Maha Kaya pada setiap sesuatu yang lain. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Semoga semua yang disyarahkan Ustaz malam ini menjadi pedoman yang bermanfaat pada semua jemaah dalam kita mencerah ilmu Allah ini. Semoga kita mendapat redha Allah. Kita tangguh pengajian kita malam ini Ustaz. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman. Mohon ampun dan maaf. Anda ada segala kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tabir kafarah dan soal as. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'dana likulli hawli la ilaha illallah. Wa likulli hammin wa ghamin masya'allah. Wa likulli ni'matin alhamdulillah. Wa likulli radha'i wa sidatin absyukurulillah. Wa likulli ujubatin subhanallah. Wa likulli zambin astaghfirullah. Wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa likulli dikin hasbiyallah. Wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah. Wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insya-Allah.